Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aida Fatini binti Ahmad Tamizi. Hari ini kita akan membincangkan tentang cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Bersama saya Cik Aisyah binti Zulkifli akan membincangkan tentang isu ini. Cik Aisyah, boleh terangkan sedikit tentang berita palsu ini? Okey, pada zaman milenial ini, berita dan informasi yang kita dapat adalah tanpa sepadan dan tiada had. Contohnya, kita di Malaysia boleh mengakses informasi terkini di luar negara. Jadi jarak jauh ini akan menjadikan maklumat-maklumat tersebut ditokok tambah oleh penyebar berita. Berita palsu ini secara dasarnya bermaksud maklumat yang tidak tepat dan tersebar ke merata tempat seperti di internet dan juga di media sosial. Kebiasaannya berita palsu ini banyak terjadi di media sosial kerana kita sentiasa berhubung dengan dunia luar melalui media ini dan tak semua info dari media sosial ini benar. Isu pertama yang telah tular pada Raya Aidilfitri yang lepas iaitu kompon yang telah dikenakan kepada tuan rumah sebanyak RM25,000 manakala tetamu pula dikenakan sebanyak RM5,000 setiap seorang. Berita tular ini telah terjadi iaitu tentang polis di Mersing telah membuat serbuan terhadap kawasan perumahan di Jalan Dahlia 1. Katanya di dalam berita tular itu, pihak polis telah mengeluarkan kompaun sebanyak RM25,000 kepada tuan rumah, manakala tetamu yang hadir pula dikenakan sebanyak RM5,000 setiap seorang. Ini kerana melakukan ziarah menziarahi pada PKP. Akan tetapi, Ketua Polis Daerah Mersing iaitu Superintendent Cyril Edward Nuing telah menafikan berita tersebut. Pihak mereka mengatakan bahawa mereka hanya melakukan pemeriksaan biasa sahaja selepas menerima laporan bahawa tuan rumah mengadakan majlis pertunangan di rumah, akan tetapi majlis itu tidak berjaya dan tiada sebarang tindakan yang diambil. Manakala isu yang kedua pula iaitu mengenai vaksin COVID-19 yang dikatakan mempunyai microchip. Berita palsu ini telah tersebar dengan meluas. Terdapat ramai ahli teori konspirasi dan anti-vaksin telah menyebarkan bahawa vaksin yang dicipta mengandungi microchip dan semuanya merupakan agenda Illuminati. Katanya lagi, microchip itu telah dimasukkan di dalam vaksin tersebut untuk menjejak lokasi dan kedudukan orang-orang yang beragama Islam. Akan tetapi, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi iaitu Khairi Jamaluddin telah memberikan jaminan bahawa vaksin yang digunakan adalah benar-benar selamat dan berkesan untuk mendapat imuniti berkelompok dan mengurangkan kadar keberjangkitan COVID-19 ini. Beliau juga menegaskan bahawa tiada sebarang bukti yang menyatakan bahawa vaksin ini memudaratkan nyawa dan kesihatan pengguna. Vaksin tersebut telah diuji keberkesanannya kepada beberapa puluhan ribu orang untuk meluluskan vaksin ini. Ini juga telah diterima oleh sebanyak jutaan manusia di seluruh dunia. Beliau menafikan bahawa segala kandungan yang tidak betul seperti microchip itu adalah tidak benar dan yang dikatakan ianya agenda Illuminati juga tidak benar. Beliau menggesa rakyat Malaysia untuk mengambil vaksin ini bagi membantu rasuah COVID-19 ini. Isu yang ketiga ialah isu berita palsu yang telah tular di media sosial iaitu Akila Yusri yang telah memuat naikkan video. Dia telah mendakwa bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM telah menyembunyikan punca sebenar kematian pemanah negara iaitu Allahyarham Haziq Kamaluddin. Kematian pemanah negara itu katanya telah berpunca dari saluran darah yang tersumbat yang disebabkan dari pengambilan vaksin AstraZeneca. Katanya lagi, pihak KKM cuba menyembunyikan perkara tersebut kerana khawatir orang ramai akan takut dengan vaksin dan takut untuk mengambilnya. Dari hasil siasatan, Ketua Perkhidmatan Perubatan Forensik Kementerian Kesihatan Malaysia dari hasil bedah siasatnya telah didapati bahawa berita tentang kematian pemanah negara yang diakibatkan daripada vaksin itu tidak benar. Didapati bahawa beliau telah meninggal dunia akibat komplikasi salur darah jantung tersumbat yang berpunca daripada perubahan arterioskoliosis. Okey, isu terkini yang mungkin saya boleh kongsikan yang terjadi baru-baru ini adalah mengenai peletakan jawatan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham. Hal ini berkaitan dengan isu politik di mana ada orang-orang mengatakan bahawa Dr. Nur Hisham berasa kesal dengan tekanan yang diberikan oleh ahli-ahli politik dan saranan beliau untuk mengadakan total lockdown telah ditolak oleh Perdana Menteri kita. Berita tersebut sememangnya tidak benar
Dan Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah tampil untuk menjelaskan dan menafikan pernyataan tersebut melalui akaun Twitter rasmi KKM. Jadi dari perbuatan tersebut telah memburukkan nama baik Dr. Nur Hisham dan juga pihak KKM sendiri. Isu lain yang tular di aplikasi WhatsApp mengenai kaedah tradisional yang mampu menyembuhkan penyakit COVID-19. Individu tersebut telah menyatakan bahawa kaedah tradisional ini lebih mujarab berbanding suntikan vaksin. Individu tersebut membuat video mengenai cara-cara menghidu wap rebusan air bunga cengkeh. Lelaki itu menyatakan bahawa ahli keluarganya telah dijangkiti COVID-19 dan telah sembuh setelah mengamalkan kaedah tradisional menghidu wap air tersebut. Jadi seorang doktor telah tampil, iaitu Dr. Mahyudin, menegaskan bahawa tips itu tidak benar dan beliau menegaskan sesiapa yang menghadapi simptom sakit tekak, sesama batuk atau kesukaran untuk bernafas untuk segera pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan dengan lebih lanjut. Isu terakhir yang hangat di media sosial beberapa hari lepas adalah mengenai poster yang dibuat mempamerkan kes jangkitan COVID-19 yang telah meningkat lebih daripada 10,000 kes oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Jadi pada petang tersebut, Dr. Nur Hisham telah tampil untuk mengesahkan jumlah kes yang sebenar. Terlalu banyak isu penularan berita palsu yang telah tersebar di media sosial ini. Betul? Jadi Cik Aisyah, agaknya apakah punca-punca jadinya penyebaran berita palsu ini? Boleh Cik Aisyah berikan punca-puncanya? Jadi terdapat beberapa punca yang boleh mendorong berita palsu ini tular di media sosial. Jadi salah satu puncanya adalah disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi dari masyarakat kita sendiri. Ada segelintir masyarakat kita menggunakan teknologi tinggi dengan cara yang salah. Contohnya menyebarkan maklumat terkini dan sensasi tetapi tidak tepat, penyebaran fitnah dan sebagainya dengan tujuan untuk menjadi tular di media sosial. Oleh itu, tindakan tersebut boleh menyebabkan kekacauan dan situasi panik terhadap mereka yang kurang jelas mengenai sesuatu isu tersebut. Seterusnya adalah sikap masyarakat kita yang sentiasa terburu-buru dan ingin menjadi golongan terawal mendapat berita terkini. Sikap ini adalah punca utama yang melibatkan segala jenis berita untuk tular. Kita hendaklah menghindari sikap tersebut. Ia merupakan faktor yang terbesar berita palsu ini tersebar sepantas kini. Okay, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Cik Aisyah. Antaranya yang saya mampu berikan ialah ketidakstabilan emosi ini juga dapat menjadi punca kepada penyebaran berita palsu. Emosi yang kurang stabil dan ketidakkepuasan hati terhadap orang lain akan menyebabkan berlakunya penyebaran fitnah berlaku di media sosial. Menurut Profesor Dr. Mus Charil Samani, iaitu seorang pakar komunikasi strategik Universiti Malaysia Sarawak, iaitu UNIMAS, menjelaskan kepada wartawan di dalam Sarawak Voice bahawa faktor berita palsu menjadi tular adalah sangat berkait rapat dengan keadaan emosi individu tersebut. Emosi yang tidak stabil akan menyebabkan tindakan yang tidak lagi dikawal oleh pemikiran yang rasional. Segala cerita rekaan yang berada di minda mereka yang mengalami masalah kestabilan emosi ini akan diluahkan di papan kekunci masing-masing. Beliau juga menasihatkan supaya pengguna-pengguna media sosial ini menggalaskan tanggungjawab untuk menghentikan penyebaran berita palsu. Selain itu, kurangan kesedaran sivik juga boleh menjadi punca penyebaran berita palsu. Seperti yang kita tahu, ilmu ialah pelita hidup. Tanpa ilmu, kita tidak dapat membezakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Begitu juga dengan kesedaran mengenai penyebaran berita palsu ini. Ianya terjadi oleh kerana kekurangan kesedaran dalam masyarakat Malaysia tentang betapa bahayanya menyampaikan maklumat yang tidak benar dan tidak sahih. Tindakan undang-undang atau hukuman berat sekalipun tidak mampu untuk menghentikan penularan berita palsu ini. Ianya tidak dapat diberhentikan sekiranya diri sendiri tidak mampu menanamkan kesedaran sivik. Diri sendiri sahaja yang dapat menyemaikan kesedaran sivik dalam diri masing-masing untuk membendung aktiviti penyebaran berita palsu ini. Ya, betul. Saya setuju dan punca-punca ini akan mendorong kepada impak dan kesan negatif yang lebih besar. Okey, antaranya yang kesan-kesan saya boleh bagi dalam penyebaran berita palsu ini, yang pertama ialah ini akan menjejaskan hubungan sesama masyarakat. Hubungan sesama masyarakat mula terjejas sekiranya berita palsu yang direka itu berkait rapat dengan keluarga, jiran tetangga, bangsa ataupun agama. Seperti isu polis tadi,
yang telah mengenakan kompaun kepada tuan rumah sebanyak RM25,000, manakala tetamu pula dikenakan sebanyak RM5,000 setiap seorang. Daripada isu tersebut, tuan rumah mungkin akan rasa dikhianati oleh keluarga sendiri ataupun jiran tetangga ataupun kenalan rapat yang mengetahui tentang majlis pertunangan tersebut. Ini mungkin akan mengeruhkan lagi hubungan sesama jiran tetangga dan kenalan yang membuat laporan dan berita palsu tersebut. Selain itu, ianya akan memburukkan lagi nama baik tuan rumah atas berita palsu tersebut. Lebih-lebih lagi, di dalam berita palsu tersebut terdapat butiran taman perumahannya. Jika berita palsu tersebut berkait dengan agama ataupun bangsa, ia mungkin akan mencetuskan pergaduhan sesama bangsa dan agama pula. Kemudian, kesan yang kedua ialah ianya akan memberi kesan yang mendalam terhadap cara orang berfikir. Dari penyebaran berita palsu ini, ianya akan memberi kesan yang besar terhadap cara orang berfikir, dan dalam pada masa yang sama, ianya juga mampu mempengaruhi cara seseorang membuat keputusan. Lebih-lebih lagi bila dalam keadaan panik, seseorang ini tidak akan mampu berfikir dengan baik. Contohnya, dari penyebaran berita palsu tentang vaksin mempunyai microchip dan merupakan agenda Illuminati itu, ianya akan menakutkan orang ramai terhadap vaksin tanpa membuat sebarang penyelidikan yang teliti tentang kandungan vaksin tersebut. Ini akan membuat orang ramai mudah terpedaya, lebih-lebih lagi kepada golongan warga tua. Jadi dari berita palsu tersebut, orang ramai akan bertindak untuk menyokong berita tersebut dan membuat keputusan untuk menolak mengambil vaksin kerana takut akan terkena kesan sampingan yang sama. Ianya juga tidak kira jika berita palsu itu mengenai apa-apa pun. Ianya pasti akan mempengaruhi cara orang berfikir dan membuat keputusan. Kesan yang ketiga ialah ianya akan menimbulkan kegusaran terhadap masyarakat. Penyebaran berita palsu ini amat mudah membuat orang berasa lebih gusar. Lebih-lebih lagi jika berita tersebut telah tersebar luas di dalam media sosial. Dengan kegusaran ini, akan membuat orang ramai terpedaya dan mempercayai berita tersebut tanpa membuat sebarang kajian terlebih dahulu, dan orang ramai akan terus menyebarkan berita tersebut. Dari isu berita palsu tentang pemanah negara yang telah meninggal dunia disebabkan oleh vaksin ini akan membuatkan masyarakat berasa takut dan gusar untuk mengambil vaksin. Okey, impak lain yang mungkin boleh terjadi dari penularan berita palsu ini adalah ia boleh memecah belahkan pandangan masyarakat terhadap pemimpin. Hal ini kerana maklumat negatif mengenai pemimpin akan menjatuhkan nama baik pemimpin tersebut. Pada masa yang sama, berita tersebut mempengaruhi orang awam untuk tidak menghormati pemimpin dengan mencela pemimpin tersebut. Negara juga akan menerima padanya sekiranya berita negatif ini sampai ke luar negara. Oleh itu, kita perlulah membuat kajian terlebih dahulu terhadap berita-berita yang tersebar agar kita tidak menghambur kata-kata yang tidak baik terhadap orang yang tidak bersalah. Selain itu, maklumat yang tidak tepat ini juga akan mencetuskan kekeliruan dalam masyarakat. Informasi yang salah akan menimbulkan kekeliruan kepada pembacanya. Perkara ini sering berlaku terhadap hukum hakam dalam Islam juga. Selain itu, berita mengenai kes jangkitan melebihi 10,000 telah menimbulkan tanya-tanya, terutama sekali mereka yang hanya mendengar dari mulut orang lain. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Cik Aisyah tentang betapa banyaknya kesan yang akan berlaku daripada penularan berita palsu ini. Tetapi bolehkah Cik Aisyah beritahu saya apakah penyelesaiannya membanteras masalah berita palsu ini daripada terus menular? Okey, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Jadi terdapat beberapa perkara yang boleh dicadangkan supaya kita dapat menyekat penyebaran maklumat yang salah ini. Perkara pertama yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah dengan menyelidik latar belakang dan mendapatkan maklumat berkaitan penyebar ataupun sumber informasi tersebut. Hal ini untuk memastikan berita tersebut datang dari pihak yang boleh dipercayai. Contohnya Kementerian Kesihatan Malaysia, kenyataan dari media rasmi seperti RTM, Media Prima dan lain-lain. Selain itu, kerajaan juga menggunakan slogan tidak pasti, jangan kongsi yang digunakan secara rasminya oleh portal laman sesawang sebenarnya.my. Portal ini membolehkan kita rakyat Malaysia untuk menyemak kesahihan satu berita sebelum dikongsikan kepada orang ramai. Jadi portal ini merupakan satu usaha kerajaan untuk memudahkan rakyat untuk mengenal pasti kesahihan berita sebelum dimuat naik di media sosial. Perihal ini perlu diambil kerana maklumat yang tidak sahih akan menimbulkan pelbagai
berbagai fitnah dan membebankan pelbagai pihak. Seterusnya, jalan penyelesaian lain adalah dengan memutuskan rantaian berita palsu ini dengan menjadi penerima yang terakhir. Cara yang paling mudah adalah dengan menyimpan berita tersebut kepada diri sendiri dan tidak sebarkan kepada orang ramai sehingga berita tersebut disahkan kesahihannya. Selain itu, bantuan dari golongan berpengaruh seperti atlet sukan, pendakwa dan juga selebriti dan juga ketua kampung amat digalakkan untuk memberi kesedaran kepada komuniti terdekat supaya tidak menyebarkan perihal yang belum ada bukti yang kukuh. Saya lihat lagi dua penyelesaiannya. Okay, yang pertama iaitu kita perlu melaporkan berita palsu tersebut. Sebagai pengguna media sosial, sekecil-kecil usaha yang kita mampu lakukan ialah dengan membanteras dan menghalang penyebaran berita palsu ini adalah dengan mengadukan laporan kepada khabar berita yang dimuat naik di media sosial. Cara ini membolehkan aplikasi media sosial untuk menyekat posting tersebut dan maklumat tersebut agar tidak tersebar luas di internet. Selain itu, butang report ini juga merupakan salah satu usaha daripada mereka aplikasi untuk menyekat khabar angin ataupun kejadian yang kurang menyenangkan. Yang kedua pula iaitu kuatkuasakan denda dan undang-undang. Selain daripada memberi amaran, usaha yang dapat dilakukan oleh kerajaan sendiri adalah dengan menguatkuasakan undang-undang dan mengenakan tindakan denda. Seperti sebelum ini, iaitu MCMC telah mengeluarkan penyataan di mana individu yang menyalahgunakan telefon dan internet untuk menyebarkan berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang menurut Seksyen 233 dalam kurungan 1 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu denda sebanyak RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali akan dikenakan kepada mereka yang didapati bersalah. Sejak pandemik COVID-19 ini, Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan proklamasi darurat dan seterusnya ordinan darurat ini dibuat. Jadi mana-mana individu yang didapati bersalah yang telah menyebarkan maklumat palsu boleh dikenakan tindakan iaitu tindakan denda yang tidak melebihi sebanyak RM100,000 atau penjara yang tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Individu yang bersalah juga diperintahkan oleh mahkamah supaya mengeluarkan pernyataan maaf. Jika individu tersebut gagal melakukannya, denda akan ditambah sebanyak RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun. Jadi kita perlulah untuk mengelakkan dari penularan berita palsu di negara kita pula, setiap pihak perlulah bekerjasama untuk membanteras masalah ini. Perkara ini perlulah dibanteras bersama-sama agar kita dapat membina negara yang lebih aman dan damai. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.